Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan salam satu Malaysia. Etika berinternet dari perspektif Islam. Internet telah memberikan banyak faedah kepada umat manusia sejak ia diperkenalkan. Akan tetapi, ramai di antara kita, terutamanya kelompok belia, telah menyalahgunakannya. Kita memerlukan satu set etika digital dan berinternet agar semua kemudahan ICT dan teknologi internet digunakan mengikut landasan Islam. Oleh itu, situasi ini membahaskan etika berinternet dari perspektif Islam. Teknologi maklumat yang sedang mendominasi dunia ICT ini mestilah digunakan dengan sebaik-baiknya agar ia memberikan faedah semaksimal mungkin kepada umat manusia. Manakala, elemen-elemen negatif yang berkaitan dengannya mestilah dijauhi agar ia dapat menjaga nama baik Islam. Internet sebagai media komunikasi. Terdapat 5 huraian berkaitan topik ini. Mari kita kupas lebih lanjut mengenainya. 1. Media sosial adalah sejenis saluran komunikasi dalam talian yang membolehkan pengguna berinteraksi dengan mudah secara bebas, berkongsi dan membincangkan maklumat dengan menggunakan gabungan elemen-elemen multimedia yang terdiri daripada teks, gambar, video dan audio. 2. Pembibitan masyarakat Islam dalam penciptaan dan penggunaan ICT telah memberi kesan yang baik kepada umat Islam secara umumnya. Misalnya, gabungan sinergi membangunkan hubungan kerjasama yang produktif di antara golongan pakar agama dan pakar ICT telah menghasilkan laman-laman web menarik yang mampu memberi input ilmu agama kepada umat Islam di internet. 3. Apabila internet dan teknologi telefon bimbit menjadi semakin maju, maka media sosial berkembang pesat juga. Mereka menggunakan dengan pesat media baru dan teknologi terkini. Mereka berminat dan lebih tertarik dengan sesuatu yang berkaitan dengan internet dan aplikasinya. 4. Sebenarnya semua ini bergantung kepada cara kita menggunakannya. Penggunaan yang betul menjadikan kesan yang baik dan penggunaan yang salah menjadikan kesan penggunaan yang tidak baik. Oleh yang demikian, kesedaran kita sebagai umat Islam dalam penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi khususnya dalam media sosial ini amat perlu diambil perhatian yang serius supaya tidak menjejaskan hubungan sesama manusia dan kekeluargaan. 5. Malahan jangan sampai kelalaian itu menjadi penyebab atau punca kepada kemunduran kita dalam membuat amal kebajikan yang dituntut oleh agama, iaitu dengan menjelaskan hubungan dengan Allah. Seterusnya, apakah kebaikan dan keburukan internet? Let's go! Terdapat banyak kebaikan dan keburukan internet. Antara kebaikan internet ialah maklumat mudah didapati dan mudah untuk berkongsi maklumat. Dengan internet, kita dapat berkomunikasi dan dapat berhubung dengan sesiapa sahaja tanpa mengira jarak, masa dan tempat. Seterusnya, kebaikan internet dapat menjalankan pendidikan atas talian dengan cara pantas, selamat dan menyeronokkan dalam memberi pendidikan kepada pelajar. Internet juga dapat menjimatkan masa, urusan perniagaan dan perbankan semakin mudah dengan e-banking. Seterusnya, keburukan internet pula, banyak maklumat tidak tepat dan ramai pengguna internet menyebarkan fitnah dan maklumat yang tidak tepat kepada pengguna lain melalui laman sosial. Sikap suka menabur fitnah ini boleh jadi datangnya daripada perasaan iri hati dengki ataupun kebencian sesama manusia. Susulan daripada itu, manusia sanggup menabur fitnah agar orang yang dia dengki, orang yang dia iri hati tersebut jatuh ataupun dalam keadaan sedih, dalam keadaan memalukan dan sebagainya. Dan kadang-kadang penabur fitnah ini menyusun strategi fitnah itu dengan sangat baik sehinggakan orang mempercayai. Jadi dalam bab fitnah ini kita merujuk kepada satu firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Isra ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud,
Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawaban. Seterusnya, keselamatan data maklumat pengguna boleh terdedah dengan isu keselamatan data atau maklumat pribadi di internet jika tidak berhati-hati. Internet juga dapat melalaikan pengguna laman sosial yang berlebihan dengan tidak terkawal, boleh memberikan kesan buruk terutamanya kepada melalui klien. komputer, mereka melari 4 jam 38 minit sehari. Dan mereka yang melari secara phone, media dah 3 jam 37 minit sehari. Internet banyak terdedah dengan budaya negatif, iaitu pengaruh budaya luar boleh merosakkan minda masyarakat seperti mengikut adab budaya timur dan hilang etika sopan santun. Antara faktor runtuhnya akhlak umat Islam dari segi etika penggunaan internet ialah salah satu faktor yang dikenal pasti sebagai sebab runtuhnya akhlak dan mundurnya umat ini adalah kerana kerosakan dalam nilai sosial dan moral. Justru, untuk memperkasa semula umat hari ini, penguasaan ilmu melalui penguasaan bidang teknologi, maklumat dan komunikasi iaitu ICT harus menjadi agenda utama. Ledakan ICT juga telah membuka satu lagi wahana baru dalam arena dakwah. Bagaimanapun, dalam kegairahan melayari bahtera kemajuan ICT, Islam sendiri meletakkan adab yang tersendiri. Era kecanggihan teknologi, maklumat dan komunikasi ICT mendedahkan satu cabaran getah bagi umat Islam era digital ini. Hakikatnya, semua pihak harus punya pendirian tegas dalam agenda menyusuri arus perdana kemajuan ICT dunia. Kata kunci iaitu peranan ICT memperkasa ummah ICT dan Islam. Baghdad Kota Raya Empire Islam contohnya telah muncul sebagai peneraju aktiviti intelektual dan penguasa teknologi. Umat Islam pada kurun tersebut gah dicandang sebagai ummah yang disegani. Namun sayang sekali, ummah yang dahulunya pernah menyirami dunia, kenapa hari ini mereka sendiri kelayuan? Salah satu faktor yang telah dikenal pasti oleh Ibn Khaldun sebagai asbab runtuhnya umat ini adalah kerana kerosakan nilai sosial dan moral. Barat melihat Islam sebagai bersifat mundur dan menafikan pemodenan. Namun, sebenarnya Islam memberikan satu impak yang besar kepada perkembangan ekonomi, politik dan kepimpinan. Apa yang pasti, agama dan kemajuan ummah bersifat penggenap, saling berkaitan dan bukan sebaliknya. Etika ini sebenarnya sudah wujud sejak lebih 14 abad yang lalu. Isu dan cabaran ICT, madu atau racun? Hari ini, pelbagai konteks maklumat dihidangkan melalui corong-corong media seperti akhbar dan internet. Umat Islam perlu responsif kepada maklumat yang dibaca, didengar dan diterima. Input yang masuk ke minda manusia sama ada melalui pembacaan atau media lain akan memberi kesan kepada keimanan mereka. Iman mereka sama ada akan meningkat atau terjejas bergantung kepada nilai maklumat yang masuk. Kesimpulannya, orang yang beramanah dan bertanggungjawab akan sentiasa dalam keadaan sedar tentang peranan yang boleh dimainkan bagi kemajuan diri, keluarga, bangsa, agama dan negara. Integriti perlu ada dalam jiwa setiap individu Muslim jika benar-benar mereka mahu menjadi pemangkin kepada kemajuan negara di masa hadapan. Peranan sebagai Khalifah Allah di atas muka bumi ini haruslah diintegrasikan dengan sikap, cara bekerja dan pemikiran yang positif agar objektif tujuan penciptaan manusia itu tercapai selaras dengan perkembangan teknologi internet masa kini.